Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari Negeri Sembilan. Kita lihat soalan kita yang pertama iaitu soalan bernombor 11. Rosaria dan Bennett menyimpan sebahagian duit mereka dan merekodkan simpanan tersebut seperti yang ditunjukkan di dalam jadual berikut. Dengan plot data dari jadual itu, didapati simpanan Rosaria seperti fungsi kuadratik, manakala simpanan Bennett pula seperti fungsi linear. A. Untuk caraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Pada graf yang sama, lukis kedua-dua graf fungsi untuk X di antara 0 sehingga 8. Pertama sekali, kita akan melukis paksi X dan paksi Y seperti mana skala yang telah diberikan di dalam soalan. Untuk paksi X, kita akan gunakan 2 cm kepada 10 unit, manakala untuk paksi Y, 2 cm kepada 5 unit. Pertama sekali, kita akan lihat untuk simpanan Rosaria terlebih dahulu. Kita akan plot titik yang pertama adalah 06, kemudian 28, seterusnya 40, 14, kemudian 60, 24, dan titik yang terakhir 80, 38. Seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung kerana ia merupakan fungsi kuadratik. Kita akan dapat seperti ini. Seterusnya kita akan lukis pula untuk simpanan Bennett. Titik pertama yang kita akan plot adalah 10, 12.5, seterusnya 30, 17.5, kemudian 50, 22.5, dan titik yang terakhir 70, 27.5. Kemudian kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lurus disebabkan fungsinya adalah fungsi linear seperti ini. Jadi jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya lihat soalan B. Daripada graf di 11A, 1 Roman, berapakah simpanan awal bagi Bennett? Untuk menjawab soalan ini, kita akan lihat kembali kepada graf yang telah kita lukis sebelum ini. Kita lihat untuk graf Bennett, iaitu graf yang berwarna biru. Simpanan awal bagi Bennett kita akan lihat pada hari yang mula-mula sekali, iaitu pada hari Sifar. Dan kalau kita lihat di sini, simpanannya adalah pada RM10. Jadi jawapan kita untuk soalan ini adalah RM10. Soalan B, 2 Roman. Selepas beberapa hari, kedua-dua simpanan akan jadi sama. Kita akan lihat juga pada graf yang kita lukis tadi. Graf di antara Rosaria dan juga Bennett akan jadi sama adalah kita lihat pada persilangan graf kita. Dan berada di sini dan kita dapat lihat bahawa graf ini dan kita dapat lihat kedua-dua mereka iaitu Rosaria dan Bennett, simpanan mereka akan jadi sama pada hari ke-63. Jadi jawapan kita 63. Seterusnya soalan B, 3 Roman. Bilakah simpanan Rosaria akan melebihi simpanan Bennett lebih dari RM5? Dan kita lihat pada graf kita, untuk simpanan Bennett terdapati pada hari ke-70 simpanannya adalah RM27.50. Dan kita lihat pula untuk simpanan Rosaria iaitu melebihi RM5, kita akan ambil RM32.50. Dan kita lihat dia terjadi pada keadaan di sini iaitu pada hari ke-73. Jadi jawapan kita adalah 73. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk graf kita melukis paksi X dan juga paksi Y dengan skala yang seragam, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya kita plot untuk graf Rosaria dengan titik yang betul, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita plot pula untuk graf Bennett dengan plot yang betul, kita akan dapat 2 lagi markah. Kemudian seterusnya kita sambungkan titik-titik ini dengan garis lurus dan juga garis lengkung, kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, 1 Roman, kita akan dapat 1 markah.
Soalan B 2 Roman terdapat 1 markah dan soalan B 3 Roman kita akan dapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang kedua iaitu soalan bernombor 12. Pelajar 8.1 menunjukkan trapezium ABCD, EFGH, JKLM dan PQSU pada suatu satah ke atas. Soalan A, JKLM ialah imej bagi ABCD di bawah transformasi V dan PQSU ialah imej bagi JKLM di bawah transformasi W. Perihalkan selengkapnya transformasi V. Dan kalau kita lihat di sini, JKLM ini merupakan imej dan ABCD ini adalah objek. Dan objek akan pergi ke imej melalui satu transformasi. Dan kalau kita lihat di sini, objek ini bergerak pada paksi Y, dia turun ke bawah. Dan kita akan lihat, kita ambil titik B ini setara dengan titik K. Dia akan turun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Akan turun 6 ke bawah. Jadi, transformasi ini merupakan transformasi translasi, di mana pergerakan pada paksi X ni adalah kosong dan pergerakan pada paksi Y nya adalah 6 ke bawah. Jadi, kita boleh nyatakan bahawa V adalah translasi 0, negatif 6. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi WV. Dan kalau kita lihat di sini untuk transformasi WV, ABCD adalah objek dan imejnya adalah SUPQ ini. Jadi pada translasi, kemudian dibuat satu lagi transformasi. Dan kali ini kita kena dapatkan satu transformasi tunggal sahaja dari ABC terus ke QPSU ini. Dan kalau kita lihat, dia merupakan satu putaran. Putaran ini adalah putaran 180 darjah. Dan apabila putaran 180, kita tak perlu nyatakan sama ada arah jam ataupun lawan jam. Kerana kedua-dua arah mempunyai imej yang sama. Jadi untuk mendapatkan pusat putaran, kita akan sambungkan bucu imej ke bucu objek. Kita sambungkan titik A ke titik P, kita dapat titik ini. Kemudian kita lihat bucu yang setara lagi, bucu D dengan bucu U, sambung. Kemudian kita ambil satu lagi bucu C dan juga bucu S. Kita sambung lagi. Dan kita akan nampak ada satu titik persilangan di antara ketiga-tiga garis ini, iaitu berada di sini. Jadi ini adalah pusat putarannya, iaitu koordinatnya adalah negatif 1, 1. Jadi untuk jawapan 2 Roman, kita boleh nyatakan bahawa dia adalah putaran 180 darjah, pusat negatif 1, 1. Seterusnya kita lihat soalan B. EFGH ialah imej bagi ABCD di bawah satu pembesaran. 1 Roman, hitung faktor skala bagi pembesaran itu. Dan kita lihat pada rajah kita, ini merupakan imej. Dan ABC ini adalah objek. Jadi untuk mendapatkan faktor skala ataupun K, kita akan ambil imej per dengan objek. Kita lihat imej terlebih dahulu, panjang FG ini adalah 3 dan panjang FG ini adalah setara dengan panjang BC. Dan BC ini adalah 2. Jadi imej 3 per dengan objek 2. Maka K kita adalah 3 per 2. Ini jawapan kita adalah 3 per 2. Seterusnya B2 Roman, diberi luas ABCD ialah 18 cm persegi. Hitung luas EFGH. ABCD ini adalah objek dan EFGH adalah imej. Jadi kita akan gunakan rumus luas imej, iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. K kuasa 2 kita adalah 3 per 2. Kita kuasa 2 kan, terdarab dengan luas objek 18. Kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya 81 per 2. Seterusnya kita lihat soalan C. Tentukan sama ada bentuk yang berikut merupakan suatu teselasi. Berikan justifikasi anda. Kita lihat bentuk ini adalah suatu teselasi.
Apakah justifikasi kita? Kerana berlaku pengulangan bentuk dan tanpa ruang kosong antara bentuk tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A1 Roman, kita nyatakan tesselasi dan juga pergerakannya, terdapat masing-masing 1 markah. Kemudian untuk A2 Roman, kita nyatakan putaran 1 markah, sudutnya 1 markah dan pusatnya 1 lagi markah. Kemudian kita lihat pula untuk soalan B1 Roman, kita nyatakan faktor skala, terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan bahagian C, kita nyatakan adalah tesselasi 1 markah dan justifikasinya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga, iaitu soalan bernombor 13. Jadual 2.1 menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 100 orang murid dalam setahun. A. Berdasarkan jadual 2.1, lengkapkan jadual 2.2 di ruang jawapan. Lihat pada ruangan jawapan kita ada bahagian buku, kekerapan, sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Untuk mendapatkan sempadan atas, kita akan ambil had atas bagi setiap selang kelas, kemudian kita akan tambah dengan 0.5. Maka untuk selang kelas yang pertama, kita akan dapat sempadan atasnya adalah 5.5. Kemudian untuk selang kelas yang kedua, sama juga, tambah 0.5, terdapat 10.5. Dan begitulah seterusnya untuk selang kelas yang berikutnya. Seterusnya adalah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ini adalah kekerapan yang kita tambah dari satu selang kelas ke satu selang kelas yang berikutnya. Kita lihat untuk kekerapan longgokan untuk kelas pertama adalah 0. Kemudian untuk kelas yang kedua, kekerapannya kita ada 5. Jadi kita tambah 0 tambah 5, terdapat 5. Kemudian untuk kelas yang ketiga, ada 9. Jadi 9 tambah dengan 5, kita akan dapat 14. Kemudian 14 tambah dengan 15, kita akan dapat 29. 29 tambah 22, kita akan dapat 51. 51 tambah 27, kita dapat 78. 78 tambah dengan 13, kita dapat 91 dan 91 ditambah lagi dengan 9, kita akan dapat 100. Seterusnya kita lihat soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 buah buku pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 murid pada paksi mencancang, lukiskan satu histogram longgokan bagi data itu. Pertama sekali kita akan lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang, di mana paksi mengufuknya adalah 2 cm kepada 5, kemudian untuk paksi mencancang 2 cm kepada 10. Dan kita akan plotkan berdasarkan kekerapan longgokan. Kita akan ambil nilai kekerapan sifar 5, 14 sehingga 100 dan kita akan lukis histogramnya seperti ini. Dan ini jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya kita lihat soalan C. Pada graf yang sama, bina OGIF. Seterusnya, nyatakan bentuk taburan data tersebut. Untuk membina OGIF, kita akan plotkan pada sempadan atas bagi setiap selang kelas dan kita akan plot seperti ini. Kita akan buat satu titik bagi setiap sempadan atas ini. Kemudian kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung OGIF seperti ini. Dan ini bentuk OGIF kita untuk soalan C. Seterusnya, nyatakan bentuk taburan data tersebut. Dan kalau kita dapat lihat, bentuk taburan data kita ini adalah bentuk pencong kiri. Dalam seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita nyatakan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Dan sempadan atas yang kita nyatakan ini adalah semua betul. Kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk kekerapan longgokan, kita nyatakan kekerapan longgokan semuanya betul. Kita akan dapat 2 markah. Seterusnya kita lihat soalan B, iaitu graf kita.
Kita melukis paksi mengufuk dan paksi pencancang dengan skala yang betul dan seragam, terdapat 1 markah. Kemudian kita plotkan graf kita, terdapat 2 markah. Kita melukisnya dalam bentuk graf bar, terdapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, kita membina OGIF dalam graf yang sama. Kita akan dapat 1 markah di sini. Kemudian kita nyatakan taburan data kita ini adalah bentuk pencong kiri. Terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya terlihat soalan yang keempat, iaitu soalan bernombor 14. Seekor tikus diletakkan di dalam pagar sesat seperti yang ditunjukkan di mana A, B, C, D dan E merupakan persimpangan. Diberi bahawa tikus tersebut hanya akan bergerak menuju ke arah pintu keluar. Soalan A, senaraikan semua kemungkinan bagi tikus tersebut untuk sampai ke pintu keluar. Kita akan nyatakan laluan tikus ini berdasarkan kepada huruf A, B, C, D, E yang telah pun diberi, seperti mana yang telah pun diberi dalam contoh ini. Contohnya A, B, C, D, A, B, C bermaksud tikus akan lalu A, lalu B, lalu C, kemudian dia keluar. Kalau A, C, dari A terus ke C, kemudian dia keluar. Ini terlihat rajah 9.2 kita untuk laluan yang pertama. Tikus itu boleh lalu bermula pada A, kemudian dia akan pergi ke B di sini, kemudian dia akan pergi ke E, kemudian terus keluar. Jadi laluan pertama adalah A, B, E. Kemudian terlihat laluan yang seterusnya, laluan kedua akan bermula pada A, kemudian dia akan pergi ke B juga, kemudian selepas itu dia akan pergi ke C, kemudian dia pergi ke D, dan kemudian dia pergi ke E, kemudian terus keluar. Jadi laluan yang kedua dia boleh lalu adalah A, B, C, D dan E. Kemudian terlihat laluan yang ketiga bermula pada A, kemudian dia ke C, dari C dia akan ke D, kemudian ke E dan terus keluar. Jadi laluannya adalah A, C, D, E. Kemudian seterusnya laluan yang keempat, tikus ini juga boleh lalu bermula pada A, kemudian dia akan pergi ke D di sini, ke bawah ni. Kemudian dia akan pergi ke E. Jadi laluannya adalah A, D, E. Seterusnya lagi, ada lagi laluan. Dia akan bermula pada A juga. Kemudian dia akan pergi ke C. Kemudian dari C dia akan pergi ke B di sini. Kemudian dari B dia akan pergi ke E, kemudian dia terus keluar. Jadi laluannya adalah A, C, B, E. Laluan seterusnya, dia akan bermula pada A juga. Kemudian dia akan pergi ke D di sini. Kemudian dari D dia akan pergi ke C. Kemudian dari C dia akan pergi ke B dan dia akan pergi ke E, kemudian dia terus keluar. Jadi laluannya adalah A, D, C, B, E. Jadi tikus ini dia ada 6 laluan kesemuanya untuk dia keluar. Jadi ini merupakan ruang sampel kita, iaitu kemungkinan yang laluan yang tikus ini boleh lalu untuk keluar daripada sini. Jadi kita akan senaraikan dalam bentuk tata tanda set. Itu untuk soalan A. Laluan pertama adalah A, B, E. Kemudian laluan kedua adalah A, B, C, D, E. Kemudian laluan ketiga adalah A, C, D, E. Dan laluan seterusnya adalah A, D, E. Kemudian A, C, B, E. Dan yang terakhir adalah A, D, C, B, E. Seterusnya terlihat soalan B. Hitung kebarangkalian bagi tikus tersebut melalui 2 keju. Dan kalau terlihat di sini, 2 keju berada di atas ni dan juga berada di bawah ni, keju yang kedua. Jadi antara ke-6 laluan tadi, kita dapati bahawa laluan yang melalui kedua-dua keju adalah pada laluan A, D, C, B, E. Jadi jawapan kita adalah A, D, C, B, E.
Mana kita ada satu laluan sahaja daripada keseluruhan laluan adalah 6. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian, kita akan ambil peristiwa per dengan ruang sampel. Peristiwa kita ada 1 dan ruang sampel kita tadi ada 6. Maka jawapannya adalah 1 per 6. Seterusnya soalan B2 Roman, hanya 1 keju. Antara ke-6 laluan tadi, tikus itu hanya lalu pada 1 keju sahaja, iaitu laluan pertama adalah ABE. Kemudian laluan kedua adalah ACBE dan laluan yang ketiga adalah ADE. Kita ada 3 peristiwa per dengan ruang sampel 6. Di sini kita boleh ringkaskan, itu yang menjadi 1 per 2. Kalau kita tak ringkas pun masih boleh lagi diterima sebagai jawapan akhir kita. Seterusnya soalan B3 Roman, kurang dari 2 keju. Kalau kita lihat sini, kurang dari 2 keju bermaksud selain daripada 2 keju. 2 keju kita ada 1 per 6. Maka kurang dari 2 keju sama ada tiada keju ataupun 1 keju. Jadi kita ada 5. Kerana keseluruhan kita ada 6, 2 keju kita ada 1. Jadi 6 tolak 1, kita akan dapat 5. Jadi jawapan akhir kita adalah 5 per 6. Iaitu selain daripada ADCBE. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, ternyatakan semua kemungkinan kita akan dapat 2 markah di sini. Soalan B 1 Roman terdapat 2 markah. Soalan B 2 Roman kita akan dapat 2 markah. Dan untuk soalan B 3 Roman di sini kita akan dapat 3 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang kelima, iaitu soalan bernombor 15. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Kita lihat soalan A. Raja 10.1 menunjukkan sebuah pepejal dengan tapak PQRS yang berbentuk segi empat sama terletak di atas meja mengufuk. Permukaan ADE-SP ialah kerata-rata seragam. Tepi AP, BQ, FR dan ES ialah tegak dengan keadaan AP sama dengan BQ dan ES sama dengan FR. Tepi BA selari dengan CD dan FE. ABCD dan DCFE adalah satah condong. Titik D adalah 2 cm tegak di atas titik tengah PS. Dan kita lihat di sini, tinggi D adalah 2 cm terletak di tengah-tengah titik PS. PS adalah 6, maka di sini adalah 3, 3. Sini 3 juga kerana adalah segi empat sama. Lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Jadi kita akan melukis pelan pepejal, kita akan lihat daripada pandangan atas. Kalau kita lihat daripada pandangan atas, apa yang kita nampak adalah seperti ini. Itu kita akan buat lakaran terlebih dahulu. Lakaran kita berbentuk seperti ini dan kita kena nyatakan ukurannya. Kemudian kita akan lukis bentuk pelan ini. Pertama sekali kita akan lukis garis lurus PS, mana panjangnya adalah 6. Kemudian kita akan lukis garis tegak SR, panjangnya juga adalah 6 seperti ini. Kemudian RQ 6 juga. Kemudian PQ juga panjangnya adalah 6. Kemudian kita akan lukis garis pembahagi di tengah-tengahnya seperti ini. Dan inilah jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya terlihat soalan B. Sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan kerata rentas seragam HLRQ dicantumkan kepada pepejal daraja 10.1. Prasata tegak BQRFC. Pepejal gabungan adalah seperti dalam rajah 10.2. Satah PQUVRS ialah satah mengufuk. Diberi HQ sama dengan JU sama dengan 7. Sini ada 7. KL sama dengan LR sama dengan 6. Ini 6. Kemudian HC sama dengan LK sama dengan 3. Sini 3. Lukis dengan skala penuh dengan pepejal gabungan itu pada satah mencancang yang selari dengan SRV sebagaimana dilihat dari X. Jadi apakah yang kita akan nampak dari pandangan X? Pertama sekali apa yang kita akan nampak adalah seperti ini. Dan kita buat satu lakaran, kita akan dapat seperti ini. Di mana kita akan nampak garis DC itu adalah garis putus-putus. Dan kita akan mula melukis. Pertama sekali kita akan lukis garis SRV,
iaitu panjangnya adalah 9 cm seperti ini. Kemudian kita akan lukis garis tegak VKJ di mana panjangnya adalah 7 cm, dan juga garis yang kedua tegak RLH 7 cm juga. Kemudian kita akan lukis garis HC, panjangnya adalah 3 cm, kemudian LK 3 cm juga, dan jaraknya daripada HK adalah 1 cm seperti ini. Kemudian kita akan lukis garis tegak SA, panjangnya adalah 4 cm seperti ini. Kemudian garis melintang AL, panjangnya 6 cm. Kemudian kita akan lukis pula garis EF, panjangnya juga adalah 6 cm. Dan yang terakhir adalah garis putus-putus DC, panjangnya juga adalah 6 cm. Inilah jawapan kita untuk soalan B. Kalau seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah, untuk soalan A, kita melukis plan dengan skala yang betul dan juga bentuk yang betul, kita akan dapat 3 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita melukis dengan skala yang betul dan bentuk yang betul, kemudian ada garis putus-putus ini, kita akan dapat 5 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk ke soalan bahagian C. Di mana dalam bahagian C ini kita ada 2 soalan, kita cuma perlu jawab 1 soalan sahaja. Kita lihat soalan kita yang pertama untuk bahagian C, iaitu soalan nombor 16. Puan Alice membuat 2 jenis kek, iaitu R dan S. Kek R memerlukan 120 gram mentega dan 500 gram tepung. Kek S memerlukan 240 gram mentega dan 400 gram tepung. Soalan A, berapa biji kek yang dapat dihasilkan sekiranya Puan Alice membeli 1.08 kg mentega dan 2.7 kg tepung? Berikan justifikasi jawapan anda. Dan kalau kita lihat di sini, untuk penggunaan mentega, kek R memerlukan 120 gram mentega, kemudian kita tambah dengan keperluan mentega untuk kek S memerlukan 240 gram. Dan jumlah yang dibeli oleh Puan Alice adalah 1080 gram. Kemudian untuk penggunaan tepung pula, untuk kek R memerlukan 500 gram tepung, dan kita akan tambah dengan kek S yang memerlukan 400 gram tepung. Dan jumlah tepung yang dibeli adalah 2700 gram. Di sini kita ada 2 persamaan linear. Jadi kita kena dapatkan R dan juga S. Kita akan selesaikan persamaan linear serentak, sama ada menggunakan kaedah penggantian, penghapusan ataupun kaedah matriks. Jadi di sini cikgu akan menggunakan kaedah matriks kerana dia lebih mudah. Kita akan susun dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Dan kita akan dapatkan nilai R dan S. Kita akan songsangkan matriks 2/2 kita ini. Kemudian kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan menu, kita tekan A, kemudian kita ambil simultaneous equation, kita tekan 1, kemudian unknown kita tekan 2. Kemudian kita akan masukkan nilai untuk persamaan pertama kita, iaitu 120 sama dengan 240 sama dengan, kemudian 1080 sama dengan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 500 sama dengan 400 sama dengan, kemudian 2700 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita dapat nilai X iaitu R kita adalah 3. Kemudian tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y iaitu S sama dengan 3. Jadi di sini, Puan Alice dapat menghasilkan 6 biji kek. Dan apakah justifikasinya? Kerana jumlah tepung dan mentega cukup untuk menghasilkan 6 biji kek ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Pada minggu berikutnya, Puan Alice menggunakan 30 gram dan 20 gram tepung masing-masing untuk membuat sebiji donat dan sekeping biskut. Bilangan biskut yang perlu dihasilkan adalah
selebih-lebihnya 3 kali bilangan donat dengan jumlah jisim tepung yang digunakan adalah tidak lebih daripada 900 gram. Satu Roman, tulis dua ketasamaan linear selain daripada X lebih besar sama dengan sifar dan Y lebih besar sama dengan sifar yang mewakili situasi di atas. Pertama sekali kita lihat bilangan biskut yang perlu dihasilkan adalah selebih-lebihnya 3 kali bilangan donat. Di sini kita kena nyatakan untuk biskut dinyatakan sebagai X dan donat dinyatakan sebagai Y. Kita juga boleh nyatakan biskut itu sebagai Y ataupun donat sebagai X. Mana-mana satu pun boleh. Di sini cikgu nyatakan X adalah biskut. Jadi untuk kesamaan yang pertama, saya akan tulis X mesti lebih kecil sama dengan 3Y. Kemudian yang seterusnya adalah jumlah jisim tepung yang digunakan adalah tidak lebih daripada 900 gram. Jadi biskut menggunakan 20, jadi 20X. Kemudian donat 30, dinyatakan sebagai 30Y. Jadi mesti lebih kurang sama dengan 900. Ini jawapan kita untuk soalan B1 Roman. Seterusnya untuk soalan 2, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem kesamaan linear di atas pada graf yang disediakan pada ruangan jawapan. Pertama sekali kita akan melukis paksi X dan paksi Y, di mana untuk paksi X 2 cm kepada 10 unit dan untuk paksi Y 2 cm kepada 10 unit juga. Pertama sekali kita akan lihat kesamaan yang pertama, iaitu X lebih besar sama dengan 3Y. Kita akan tulis dalam bentuk persamaan. Kita akan dapat X sama dengan 3Y. Kemudian kita kena dapatkan 2 titik untuk kita lukis garis lurus. Pertama kita akan dapat pilih satu nilai X. Di sini cikgu pilih nilai X sama dengan 30. Kemudian kita gantikan dalam persamaan, kita akan dapat nilai Y sama dengan 10. Jadi titik pertama kita adalah 30, 10. Seterusnya, kita pilih satu lagi nilai X. Kali ini cikgu akan pilih X 60. Maka Y kita akan dapat 20. Maka titik kita adalah 60, 20. Kita plot pada graf kita seperti ini. Kemudian kita garis untuk sambungkan kedua-dua titik ini dengan garis lurus. Kita dapat seperti ini. Seterusnya adalah kesamaan kita yang kedua, iaitu 20X tambah 30Y lebih kecil sama dengan 900. Kita akan tulis dalam bentuk persamaan seperti ini. Kemudian kita akan pilih satu nilai X. Di sini cikgu akan pilih nilai X yang adalah sifar. Kita ganti dalam persamaan, kita akan dapat nilai Y sama dengan 30. Jadi titik pertama kita adalah sifar 30. Kita plotkan. Seterusnya, kita akan pilih nilai X sama dengan 15. Ganti masuk dalam persamaan kita. Kita akan dapat nilai Y sama dengan 20. Jadi titik kedua kita adalah 15, 20. Plotkan. Kemudian kita garis dengan satu garis lurus. Kita dapat seperti ini. Kemudian kita akan lorekkan kawasan yang memenuhi kedua-dua kesamaan ini. Dan kawasannya akan jadi seperti ini. Ini jawapan kita untuk soalan 3 Roman. Ini jawapan kita untuk soalan 2 Roman. Selanjutnya soalan 3 Roman. Daripada graf, berapakah bilangan donat dan biskut yang dapat dihasilkan oleh Puan Alice? Berikan dua penyelesaian yang mungkin. Jadi di sini, kita lihat kembali pada graf kita. Kita boleh pilih mana-mana penyelesaian asalkan dia berada di dalam kawasan berlorek kita. Pertama sekali di sini, cikgu akan pilih pada titik ini. Di mana pada titik ini, Puan Alice boleh menghasilkan 30 biji biskut dan juga 10 biji donat. Jadi 30 biskut dan 10 donat. Untuk penyelesaian pertama. Kemudian penyelesaian kedua, cikgu akan pilih pada titik ini. Di mana Puan Alice boleh menghasilkan 15 keping biskut dan 20 biji donat. Lalu seterusnya kita lihat pula pada soalan C. Berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Puan Alice
jika keuntungan jualan sebiji donat dan sekeping biskut masing-masing 10 sen dan 15 sen. Di sini kata kuncinya adalah keuntungan maksimum. Jadi keuntungan maksimum adalah kita lihat pada graf kita adalah pada kedudukan di sini, iaitu 30 biji biskut dan 10 biji donat. Jadi kita akan ambil 30 didarabkan dengan keuntungannya iaitu 10 sen dan donat keuntungannya adalah 15 sen. Jadi biskut kita jual 30 terdarab dengan 15 sen ditambah dengan donat 10 terdarab dengan 10 sen. Kemudian kita akan dapat keuntungannya adalah RM5.50. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan 16 ini, itu soalan pada bahagian A. Kita menggunakan kaedah matriks, kita dapat satu markah. Kemudian kita dapatkan nilai R dan S dan keseluruhannya dapat menghasilkan 6 biji kek, satu markah. Kemudian kita nyatakan justifikasi, kita dapat satu lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, satu Roman, kita menulis dua kata samaan, masing-masing kita akan dapat satu markah. Seterusnya untuk soalan B2 Roman, kita melukis graf ketaksamaan seperti ini. Kita melukis paksi X dan paksi Y dengan nilai yang seragam, kita akan dapat satu markah. Kemudian kita melukis garis yang pertama, terdapat satu markah. Garis yang kedua, satu markah. Dan kita melorekkan kawasan yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan ini, kita akan dapat dua markah. Seterusnya untuk soalan B3 Roman, kita menyatakan dua penyelesaian yang mungkin, masing-masing akan dapat satu markah. Seterusnya untuk soalan C, kita menyatakan keuntungan maksimum. Kita ambil bilangan donat dan kuih dan darabkan dengan keuntungan masing-masing. Di sini kita dapat dua markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang kedua, iaitu soalan bernombor 17. Pada tahun 2020, Encik Ismail dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM55,000 dan RM60,000. Mereka masing-masing telah menderma RM1,000 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Jadual 3.1 ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Ismail dan isterinya. Soalan A, lengkapkan jadual 3.2 dengan menghitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Ismail dan isterinya dengan menggunakan cara cukai taksiran bersama dan taksiran cukai berasingan. Jadi kita lihat pada ruangan jawapan, di sini ada ruang kosong yang perlu kita isi, iaitu satu Roman di sini adalah taksiran cukai bersama jumlah pendapatan. Untuk dapat jawapan ini, kita kena tambah pendapatan suami isteri ini, iaitu RM55,000 tambah dengan RM60,000. Kita akan dapat RM115,000. Seterusnya kita lihat dua Roman di sini, iaitu pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ini kita akan ambil pendapatan suami, iaitu RM55,000, kita tolak dengan RM1,000, tolak RM9,000, tolak RM2,500, tolak RM5,410 dan tolak dengan RM3,000. Dan kita akan dapat jumlahnya adalah RM35,090. Kemudian 3 Roman dalam berkaitan dengan cukai dasar. Untuk mendapatkan cukai dasar ini, kita akan rujuk pada jadual yang telah pun diberi dalam soalan ini. Dan kalau kita lihat, pendapatan suami adalah RM35,090, iaitu pada baris yang keempat ini. Kita akan ambil cukai RM35,000 yang pertama adalah RM600. Jadi jawapan kita di sini adalah RM600. Kemudian 4 Roman, cukai atas baki. Cukai atas baki ni maksudnya kita akan ambil pendapatan bercukai tadi ditolakkan dengan cukai dasar. Cukai dasar tadi kita ambil RM35,000 yang pertama. Jadi kita ambil pendapatan bercukai RM35,090 ini ditolak dengan cukai dasar RM35,000 dan kita dapat RM90. Dan RM90 ini kita akan darab pula dengan kadarnya, iaitu 8%, seperti mana yang ada dalam jadual. Kita akan dapat RM7.20.
Seterusnya, 5 Roman adalah rebat cukai. Rebat cukai ada dua, sama ada pendapatan yang kurang daripada RM35,000 ataupun membayar zakat. Dan kalau kita lihat di sini, pendapatan bercukainya adalah RM35,000, RM35,090. Maksud dia tidak layak mendapat rebat cukai RM400. Kemudian di sini tidak dinyatakan bayaran zakat. Jadi tidak ada rebat. Maka jawapan kita adalah sifar. Seterusnya, nombor 6 Roman, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Pertama adalah cukai pendapatan secara taksiran cukai bersama. Di sini kita akan ambil cukai dasar, kemudian kita tambah dengan cukai atas baki di sini, kemudian kita tolak dengan rebat. Rebat ni kosong, jadi tak perlu tolak apa-apa. Kita akan ambil RM4,600 tambah dengan RM4,515. Kita akan dapat RM9,115 untuk cukai taksiran bersama. Kemudian untuk nombor 7 Roman, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh suami, kita akan ambil cukai dasar RM600 tambah dengan cukai atas baki RM7.20, kemudian tolak rebat sifar. Itu RM600 tambah RM7.20. Kita akan dapat RM607.20. Kemudian seterusnya, cukai pendapatan yang perlu dibayar iaitu pada nombor 8 Roman ini, iaitu cukai di antara suami isteri ini. Kita akan tambah cukai pendapatan suami dan isteri iaitu RM607.20 tambah dengan RM810.40. Dan kita akan dapat RM1,507.60. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Antara taksiran cukai bersama dan cukai taksiran berasingan, yang manakah sesuai digunakan oleh Encik Ismail dan isterinya? Dan kita lihat balik perbandingan ini. Cukai taksiran bersama adalah RM9,115, manakala cukai taksiran berasingan hanya perlu bayar RM1,507.60 saja. Jadi untuk jawapan B, Encik Ismail dan isterinya perlu membuat taksiran berasingan. Seterusnya untuk soalan C, Encik Ismail dan isteri masing-masing melabur di amalan saham P dan amalan saham Q seperti ditunjukkan dalam jadual 3.3. Selepas setahun, Encik Ismail memperoleh dividen RM460 daripada pelaburan kedua-dua amalan saham itu, manakala isterinya memperoleh dividen sebanyak RM550. Hitung kadar dividen yang diberikan amalan saham P dan amalan saham Q dengan menggunakan kaedah matriks. Kita akan jawab menggunakan kaedah matriks. Kita akan keluarkan dua persamaan linear. Yang pertama terlihat Encik Ismail, dia simpan RM6,000 untuk amalan saham P terdarab dengan P, itu kadar amalan saham P, tertambah dengan amalan saham Q RM4,000 darab dengan Q untuk kadarnya, dan dia akan dapat RM460. Kemudian untuk isterinya, RM7,000 P tambah dengan RM5,000 Q dan dapat RM550. Kemudian kita akan susun dalam bentuk matriks RM6,000, RM4,000, RM7,000 dan RM5,000. Darab dengan PQ dapat 460,550. Kemudian PQ, kita akan songsangkan matrik 2 darab 2 kita. 1 per AD, A-nya RM6,000, darab dengan D RM5,000, tolak dengan B RM4,000, darab dengan C RM7,000. Kemudian A dengan D bertukar tempat, RM5,000 berada di atas, RM6,000 berada di bawah. Kemudian B bertukar tanda jadi negatif RM4,000. Kemudian C juga bertukar tanda jadi negatif RM7,000. Dan darab dengan 460 dan juga 550. Kemudian sampai sini kita terus boleh tekan calculator. Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A, kita ambil simultaneous equation 1 dan unknown kita tekan 2.
Masukkan untuk persamaan pertama. Nilai pertama adalah 6,000 sama dengan, kemudian 4,000 sama dengan, kemudian 460 sama dengan. Seterusnya persamaan yang kedua, 7,000 sama dengan, 5,000 sama dengan, dan 550 sama dengan. Kita tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X iaitu P kita adalah 1/20 tertukar kepada bentuk perpuluhan, terdapat 0.05, di mana kadarnya kita akan nyatakan dalam peratus. 0.05 bersamaan dengan 5%. Kemudian untuk jawapan Q, kita tekan sekali lagi sama dengan, terdapat 1/25, tekan dalam bentuk perpuluhan, terdapat 0.04, dinyatakan dalam peratus, sama dengan 4%. Jadi kadar untuk amalan saham P 5% dan kadar untuk amalan saham Q adalah 4%. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemulaan markah. Untuk soalan A, 1 Roman, terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, terdapat 1 markah. 3 Roman, 1 markah. 4 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan 5 Roman, 1 markah. Soalan 6 Roman, terdapat 1 markah. Soalan 7 Roman, 1 markah. Kemudian soalan 8 Roman, kita tambahkan suami isteri 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian seterusnya untuk soalan B, kita nyatakan tafsiran berasingan 1 markah. Seterusnya untuk soalan bahagian C, kita susun dalam bentuk matriks, terdapat 1 markah. Kita menggunakan matriks songsang, terdapat 1 markah. Dan jawapan akhir masing-masing terdapat 1 markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.